Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh kemasyhuran. Ada benda yang tidak boleh diberikan oleh wang dan kekayaan. Ada benda yang menyebabkan manusia ini kalau dia tak ada benda itu, maka dia nak, kalau boleh hari ini juga aku nak mati. Dia tak mampu lagi nak hidup walau sampai pada hari esok. Maknanya Masya Allah, dunia ni sakit, dunia ni kaca, dunia ni seperti sekam yang masuk dalam paru-paru kita, seperti kaca-kaca yang masuk dalam seluruh rongga-rongga kita. Sakit sehingga kita tak mampu nak hidup sampai pada hari esok pun. Rupanya yang tidak adalah ketenangan. Mungkin kita ada hiburan, mungkin dia ada kekayaan, tetapi dia tidak mendapat ketenangan. Rancangan motivasi pagi ini dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa-apa semua kawan-kawan saya, rakan-rakan, teman-teman pendengar Radio IKIM, yang saya doakan semoga anda bahagia selalu walaupun diuji dengan pelbagai ujian pandemik COVID-19 yang sedang berada di sekitar kita ini. Kita doakan semoga Allah pelihara kita dan setiap urusan anda dipermudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam slot motivasi pagi. Seperti biasa, akan saya kongsikan dengan teman-teman semua bagaimana kehidupan jatuh bangunnya para alim ulama terdahulu, orang soleh yang hebat, yang kita mungkin seringkali kita baca karya-karya tulisan kitab-kitab mereka, namun kita mungkin terlepas pandang untuk melihat apakah semangat, apakah bentuk daya juang, prinsip yang mereka pegang hingga mereka menjadi orang berjaya, menjadi manusia yang hebat dari segi keilmuannya, adabnya, dan diakui oleh semua orang di seluruh dunia. Dan pada kesempatan kali ini, tajuk yang akan saya kongsikan dengan para pendengar semua menarik, iaitu tentang itu pun nak merajuk. Itu pun nak merajuk. Tajuknya tentang isu merajuk. Di sekeliling kita, para pendengar sekalian, ada macam-macam jenis orang, macam-macam jenis manusia. Kalau episod pertama motivasi pagi bersama dengan saya, awal dulu telah saya kongsikan beberapa jenis watak-watak manusia yang ada di sekeliling kita. Dan pada kali ini juga, sebagai tambahan juga, ada watak manusia ini pelbagai. Ada yang jenis cakap lepas, dia tak peduli apa perasaan orang. Yang dia tahu apa dia rasa, apa yang dia nak luah. Dia cakap main lepas. Dia sebenarnya, kawan-kawan, nak cakap lepas ni tidak ada masalah. Cuma perhatikan kembali. Cakap lepas jangan sampai terbabas. Cakap lepas jangan sampai terbabas. Artinya sampai mengaibkan orang, memalukan orang, membuatkan orang rasa terhina. Hati-hati. Ada orang saya faham, dia kata apa? Maaf Ustaz, saya tak boleh cakap cover tak boleh. Saya cakap lepas je. Saya suka penceramah yang cakap lepas. Hati-hati, jangan sampai terbabas. Ataupun ada orang dia jenis suka cakap ayat sentap-sentap. Oh, saya sukalah kalau dia cakap ayat sentap ya. Ayat sentap, bercakap sentap ni pun hati-hati. Sentap jangan sampai biadab. Tu kena ingat. Ada setengah orang saya faham, dia mungkin nak menyampaikan ilmu, bahasa sentak, tapi biadab. Jadi tak perlulah saya nak sebut bentuk-bentuk biadabnya itu. Faham sendiri. Cuma ingat, di sekeliling kita macam-macam jenis orang. Cuma kalau kita di pihak yang mendengar tu pula, banyakkan sabar dan tabahkan jiwa, tenang dan lapangkan hati kita. Terima keadaan itu. Ya, mungkin orang tu jenis mulut macam tu. Kadang mulut orang kan, kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol. Benda di luar kemampuan kawalan kita. Cuma ingat, jangan mudah sangat merajuk. Ada orang kadang pantang ditegur sikit, terus merajuk left group. Left sokmo. Letih admin add balik, left balik, pantang ditegur. Kadang tegur orang lain, dia yang terasa macam-macam.
Perangai merajuk ni sekali-sekali nampak comel, khususnya bagi suami isteri lah. Pasangan suami isteri kalau ada merajuk ni, pujuk rayu ni, itu comel lah kelihatan keadaannya itu. Isteri merajuk, suami pujuk, suami merajuk, isteri pula pujuk, macam-macam lah, comel lah. Isteri mungkin tengah mengandung, ngidam nak makan itu ini, tak dapat. Bila tak dapat pula merajuk, suami pujuk lah, macam-macam cara, comel. Tapi dalam hidup nak berjaya, jangan mudah sangat merajuk, khususnya dalam buat benda-benda baik. Sikit buat, orang dah pelekeh, orang dah mempetikai, terus merajuk, tak nak buat dah. Dalam belajar menuntut ilmu. Dan ada satu kisah menarik yang saya nak bawa pada tuan-tuan sebagai inspirasi kita, iaitu kisah seorang ulama bernama Syekh Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. Beliau ini seorang alim, namun dia punya perwatakannya itu dikenali sebagai orang yang kasar. Kadang-kadang Syekh Sulaiman bin Mahran Al-A'mash ini dia tidak segan untuk nak marah murid dia, walaupun kadang-kadang caranya itu agak kasar. Dan pernah satu ketika beliau dihadiri dalam majlisnya itu, dihadiri oleh dua orang pelajar, dua orang student, yang mana seorang dia merupakan ahli hadis dan seorang lagi dia pelajar biasa. Kedua-duanya ini datang untuk nak menuntut ilmu daripada guru alim yang terkenal ni. Cumanya ada satu yang menariknya ialah ketika dalam tengah belajar itu dengan Al-A'mash ini, ahli hadis ataupun anak murid ahli hadis tadi ni tiba-tiba dia ditegur ataupun dia dimarah dengan ucapan yang agak kasar. Melihat kejadian ni menyebabkan seorang lagi student yang pelajar biasa, dia bukan ahli hadis tapi dia student juga, pelajar biasa. Bila dia tengok kawan dia yang ahli hadis ni, kira orang kemas lah, pun kena sound, aduh, seram aku kena pula. Lalas dia kata apa? Andai tuan guru marah saya sebagaimana marah pada kawan saya yang seorang ni, ahli hadis ni, nampak gaya, saya akan tinggalkan majlis ni dan tak main lagi dah. Saya tak main lagi dah majlis ni. Tak mau dah. Kata guru tersebut, Al-A'mash berkata, kalau begitu sama jahilnya dengan diri kamu, meninggalkan ilmu yang bermanfaat hanya kerana keburukan akhlak gurunya. Ini pesanan daripada Al-A'mash. Satu pelajaran penting buat kita, mungkin para penuntut ilmu di luar sana, dan hakikatnya kita selagi hidup kita adalah penuntut ilmu, sebab hidup ini merupakan proses pembelajaran, lifelong learning. Sepanjang hidup adalah proses pembelajaran. Apa sikap perlu kita ada sebagai seorang pelajar? Teguh pendirian dan jangan sesekali kita mudah nak berkecil hati dengan sikap guru. Saya faham dan saya percaya kadang kita pernah berhadapan dengan guru-guru yang dia sound depan-depan, dia tegur depan-depan. Ada dalam satu majlis dulu yang pernah saya hadiri, tok guru yang tengah mengajar tu, tiba-tiba di depan dia ada anak murid dia tengah main pen. Main pen ni tak kacau orang pun, dia duk main, tonton tahu main pen macam mana, yang dia ketak-tak tu, dia punya pen dia boleh tekan-tekan tu, tik-tik tu, tak tekan tu. Taklah kuat sangat, slow je, perlahan je. Tapi tok guru tu punya marah, dia minta pelajar yang main pen tu keluar. Dalam majlis ni semua orang nak meraih berkat, kalau duduk main-main jangan duduk di sini. Dia suruh keluar. Apa perasaan student tu, pelajar tu? Minggu depan dia datang lagi. Tapi kali ni dia datang dalam keadaan dia duduk dan dia tak main pen lagi dah. Tapi kata sahabat saya, sebelum dia duduk dalam majlis tu, dia dah jumpa Tuan Syekh dan dia dah minta maaf atas dia punya kelakuan dia pada kuliah yang lepas. Ini sikap yang bagus. Tabah dan gagah hanya kerana nakkan ilmu dan nakkan berkat. Bila ditegur, terima dengan hati yang terbuka. Sememangnya kita akui dalam hidup ini kita memang nak kena ada sifat untuk tabahkan jiwa kita, bersedia untuk nak pujuk. Kata Imam Abu Yusuf, kata beliau, 5 jenis manusia yang kita mesti kena pandai pujuk. Siapakah 5 golongan tersebut? Raja yang berkuasa. Pertama, raja yang berkuasa. Yang kedua, pemerintah atau pihak berkuasa. Yang ketiga,
isteri. Isteri kena pandai pujuk. Belanja makan, bawa jalan musangking ke apa, diteringin nak makan apa. Pandai-pandai pujuk lah. Awak mungkin ada terlepas cakap apa-apa tadi kan. Ada WhatsApp perempuan mana tadi. Isteri merajuk. Pandai-pandai pujuk. Tu yang ketiga. Yang keempat, kita kena pandai pujuk, iaitu orang yang sakit. Suruh makan ubat tak nak. Suruh makan dia tak nak. Kena pandai pujuk. Pandai pujuk. Orang tu kan sakit. Pandai pujuk. Dan yang kelima, guru yang kita perlukan ilmunya, kita kena pandai pujuk dia, mohon maaf, akui kesilapan kita. InsyaAllah ilmu yang kita bakal dapat ilmu yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Moga ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi telah dibawakan. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam slot motivasi pagi. Apa abang semua, kawan-kawan saya, rakan-rakan pendengar, semoga anda berada dalam keadaan sihat, dalam kebahagiaan. Tak kisahlah walau di mana jua anda berada, dalam kenderaan, sedang memandu, berada di rumah atau di tempat kerja, atau baru pulang dari kerja ke tak tahulah dia shift pukul berapa ni. Yang pentingnya semoga apa jua kerja buat kita mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan motivasi pagi kali ini, saya nak berkongsi dengan anda tentang satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Tajuknya ialah bahaya nasihat jahat. Bahaya nasihat jahat. Kebiasaan kita kalau sebut tentang nasihat, selalunya dia bawa ke arah kebaikan. Oh, hati-hati. Berhati-hatilah teman-temanku sekalian. Rupanya dalam nasihat menasihati ni ada rupanya nasihat yang berbaur kejahatan. Itu yang saya letakkan tajuknya, bahaya nasihat jahat. Sebab dalam hidup, bila kita berhadapan dengan apa jua bentuk masalah, akan ada dua golongan yang akan datang hampir pada kita. Ingat, dalam hidup, bila apa je masalah yang sedang kita berdepan, kita akan ada dua golongan yang akan hampir dengan kita. Pertama, disebut golongan penasihat. Yang kedua, dipanggil golongan punah sihat. Bunyi nak lebih kurang, tapi lain peranan. Penasihat adalah golongan kita sedia maklumlah, mengingatkan kita, menyedarkan kita, ataupun menegur, membetulkan, mencadangkan segala benda baik patut kita lakukan. Namun sebaliknya, kalau punah sihat, jenis orang apa? Simbah minyak ke api, batu api, menambah buruk lagi keadaan, ataupun pesanan dia itu semuanya menuju ke arah yang tak elok, ataupun membangkitkan semangat yang tak baik supaya kita buat mengikut seperti yang dia minta, yang dia cadangkan itu. Maka berhati-hatilah dalam kita nak menerima nasihat maupun pandangan daripada siapa-siapa pun di sekeliling kita. Dan tokoh ulama yang saya nak kongsikan pengalaman hidup beliau yang berkait tentang bahaya nasihat jahat ini iaitu Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Seorang ulama hebat yang pernah diceritakan suatu ketika beliau pernah jatuh sakit, beliau pernah tak sihat, dan ayah, saudara-saudara dia daripada kampung datang untuk jaga Imam Nawawi yang tengah dalam keadaan tak sihat ini. Dan pernah suatu malam, bila ayah dia, adik-beradik dia, saudara-saudara dia sedang tidur, dia kebiasaannya kalau boleh tiap-tiap malam dia bangun. Termasuk walaupun ketika itu Imam Nawawi ini dalam keadaan tak sihat, dia bangun untuk qiyamul lail, untuk nak berzikir, solat malam, bertasbih. Namun pada ketika itu Imam Nawawi bercerita, dia bertasbih dengan suara yang kita kata agak kuat.
Dia berzikir, dia bertasbih dengan agak kuat pada ketika itu. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki tua yang rupa parasnya elok sedang ambil air semayang dekat luar kawasan pondok tempat penginapan Imam Nawawi dan keluarganya itulah. Padahal waktu tu ialah tengah malam kan, tengah malam tiba ada orang berwuduk ambil air semayang tengah-tengah malam. Apa ustaz, macam cerita hantu lah, dengarlah dulu ceritanya ni. Jadi dia nampak kelibat orang tua tapi berpakaian elok, tengah berwuduk dan lebih mengejutkan lagi, orang tua tu pula diceritakan Imam Nawawi, dia datang dekat dengan Imam Nawawi dan dia berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau berzikir, bertasbih tadi tu kan. Tak payahlah, sebab suara kamu ni, engkau punya suara menyebabkan saudara-saudaramu, bapa kamu semua tak boleh nak lena. Tengah malam ni mereka juga inginkan rehat, mereka nak berehat." Lalu Imam Nawawi pun berasa pelik. Lalu dia pun tanya, "Encik ni siapa? Cik siapa?" Lalu orang tua tu pun dia jawab, "Saya ni sekadar nak menasihat je. Siapa saya itu tak penting. Saya datang nak menasihat je." Dalam hati Imam Nawawi dia rasa ini iblis ni bukan orang biasa dah lah, mari tengah malam lepas tu suruh jangan berzikir pula. Terus dia membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awuz, isti'azah. Lalu Imam Nawawi menguatkan lagi tasbih dia, kuatkan lagi subhanallah tu lagi kuat. Dan tiba-tiba laki tua tu pun dia menuju ke arah gerbang pondok dan terus hilang. Ayah Imam Nawawi dan juga yang lain-lain terjaga daripada tidur dan semua masing-masing tanya pada Imam Nawawi tentang apa keadaannya tu. Diceritakan semua pergi cek, pergi tengok keadaan kunci dah, pintu dah kunci rapat, semua keadaan dah terkawal. Maknanya macam mana orang luar, orang tua tu boleh masuk? Jadi maknanya memang betul lah, dia bukannya orang lah tu, dia sesuatu makhluk lain lah tu. Lalu menyebabkan mulai saat tu, malam tu semua pekat berzikir, bertasbih sampailah ke pagi. Itu ceritanya. Sangat menarik peristiwa yang berlaku kepada tokoh ulama yang kita ceritakan pada kali ini, iaitu Syekh Yahya ataupun Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ini, yang boleh kita jadikan panduan bersama. Apa panduan yang boleh kita belajar daripada kisah yang berlaku ini? Iaitu, ingatlah teman-temanku sekalian, di sekeliling kita inilah sifat yang sering kita berhadapan. Orang yang mengaku bahawa dia sekadar nak menasihat, tapi maksud nasihat dia, tujuan nasihatnya itu berbaur jahat, berunsur jahat, berunsur atau berniat tak baik, tak elok. Kan kita biasa jumpa orang macam tu kan, dia gunakan ayat apa, "Aku ni bukan apa, aku ni kesian tengok engkau sedih, tengok engkau dengan laki engkau macam tu kan, aku cadangkan macam ni lah." Apalah cadangan dia tu. Ataupun dia kata, "Kalau aku jadi engkau, aku tinggal je bini macam tu." Ataupun, "Aku kesian tengok engkau dengan laki engkau macam tu, tinggal yang jelas suami engkau tu, dia pun nampak begitu dan begini dah." Nampak? Cadangan dia tu, dia mengaku dia penasihat, tapi dalam masa yang sama, nasihat dia tu nasihat yang membawa kepada keburukan, yang tidak membina keadaan yang elok sebenarnya. Ataupun dia kata apa, "Kita kawan dah lama, kita macam adik-beradik dah kan, takkan kau tak nak dengar nasihat aku? Aku macam abang, kau macam adik aku. Kalau aku ada adik pun, inilah nasihat aku, dengarlah." Ataupun dia kata apa, "Takkanlah kau tak percaya dengan aku." Kan, maka akhirnya ramai orang akan bertindak sebagaimana yang dinasihatkan, yang berniat jahat tu. Maka teman-teman, rakan-rakan yang saya sayangi, para pendengar Radio IKIM sekalian, apa tanda-tanda kalau dia tu seorang penasihat yang baik? Ini dengar ya, saya nak kongsikan. Ada 3. Pertama sekali, tanda dia penasihat yang baik ialah
dia ikhlas berpesan kepada kita ataupun dia ikhlas menasihatkan kita dan bukan nak ambil kesempatan atas kita. Tidak. Dia tak ada apa-apa interest pun untuk dia. Dia memang ikhlas kerana dia kawan kita. Dia memang ikhlas sebab dia sayangkan kita dalam berpesan, dalam menasihat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kalau dia berpesan, nampak kesungguhan dia, air muka wajah dia tu nampak bersungguh. Dia nasihat hari ni, esok dia tanya balik. Macam mana yang aku pesan semalam? Okey tak? Kau rasa macam mana? Okey ke? Kan? Dia akan minta bersungguh-sungguh. Dan yang ketiganya ialah dalam diam, rupa-rupanya dia mendoakan kita. Maknanya selain daripada dia ikhlas berpesan pada kita dan nampak bersungguh bila dia nasihatkan, dia pesan pada kita. Dan yang ketiganya, dalam diam rupanya dia mendoakan kita, mendoakan kebaikan. Apa saja masalah yang kita lalui, yang kita tempuh itu, ada jalan keluar bagi kita. Mudah-mudahan inilah yang kita dapat perolehi daripada seorang penasihat yang baik, bukannya punah sihat. Jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam ruangan kesempatan motivasi pagi di Radio IKIM bersama dengan saya, Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih kepada semua kawan-kawan, rakan-rakan pendengar yang saban hari mendengarkan perkongsian saya, sama ada dalam perjalanan anda nak pergi ke tempat kerja atau baru pulang daripada kerja atau ke mana sajalah destinasi yang anda tuju. Semoga perkongsian saya ini menjadi peneman kepada anda dan menjadi penambah kepada pengetahuan kita dan penguat semangat kita dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan dugaan dan cabaran ini. Dan pada kali ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan semua kawan-kawan pendengar yang disayangi sekalian. Tajuknya ialah tentang ingatkan begitu, rupanya begini. Tajuknya apa? Ingatkan begitu, rupanya begini. Okey, apa yang saya nak ceritakan ni sebenarnya, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kehidupan kita, kita akan sering berhadapan dengan pelbagai bentuk keadaan, situasi dan macam-macam yang membuatkan kita timbul pelbagai tanggapan, yang menyebabkan kita akan rasa, kenapa jadi macam ni? Oh, rupanya jadi begitu. Pasal apa pula jadi begitu? Oh, rupanya begini. Sebab itu, apa pun yang kita sedang hadapi, apa jua keadaan yang sedang kita berhadapan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amat penting. Think positif, yakin perkara-perkara baik bakal berlaku di sebalik perkara yang mungkin pada zahirnya nampak tidak baik, tapi insya-Allah ada kebaikan di sebaliknya, atau sering orang menyebutkan ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ini. Pada kali ini saya nak kongsikan dengan semua para pendengar yang dimuliakan, iaitu satu kisah yang boleh dijadikan sebagai penguat semangat kita, iaitu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ar-Ridha Anillah, daripada seorang ulama tabi'in di Kufah bernama Masruq bin Ajda. Beliau ada menceritakan di sebuah desa pendalaman, di suatu kawasan kampung, terdapat satu keluarga yang keluarga ni dia ada seekor ayam, ada keldai dan juga anjing. Dia ada seekor ayam, seekor keldai dan juga anjing. Tiga haiwan yang saya sebutkan ni tadi ni, sangatlah dia sayang sangat pada keluarga tempat mereka tinggal ni, dan keluarga tu pun sayang pada ayam ni, keldai dan juga anjing ni. Kalau dah duduk lama sangat, dah macam family dah macam keluarga dah. Ayam tu pula dia ada kerja dia. Apa? Iaitu dia akan membangunkan solat,
Keldai itu pula dia akan ambil air dan anjing untuk jaga rumah. Masing-masing ada peranan. Ayam dia akan berkokok kejut untuk bangun semayang. Kalau yang keldai itu dia ambil air kerja dia. Anjing untuk jaga rumah. Satu hari seekor musang dia terkam ayam. Dia terkam ayam tu. Maknanya kalau dah musang terkam ayam, habislah meninggallah ayam tu. Jadi habuan musang tu, jadi hidangan kepada musang tu. Matilah ayam tu. Seluruh isi keluarga sedih. Pasal apa? Ayam yang sering mengejutkan pagi-pagi dia orang untuk solat tu telah pun mati, meninggal dunia dimakan dik musang. Namun apa kata si ayah? Tak apalah. Ini semua ada takdir yang baik untuk kita. Tak apa, ini semua ada takdir yang baik untuk kita. Tengok, ini bapa yang think positif, bersangka baik. Tapi itulah, tak berapa hari kemudian ada pula serigala. Dia datang, dia bunuh keldai yang milik keluarga tu. Tadi dahlah ayam kena makan, sekarang ni keldai pula kena makan dengan serigala. Ahli keluarga tu pun sedih lagi. Kan mula hilang ayam, lepas tu hilang pula ataupun mati pulanya keldai. Tapi ayah tetap dengan jawapan yang sama. Tak apa, ini semua ada takdir yang baik untuk kita. Itu je lah jawapan ayah itu. Tak lama selepas itu pula, anjing tu pula mati secara tiba-tiba. Tak tahu kok penyakit ke, wabak ke, ada tersalah makan ke, tiba-tiba anjing tu mati. Tuan-tuan, para pendengar yang saya muliakan, mula-mula tadi ayam mati, kemudian keldai mati, sekarang anjing yang disayangi tu pula mati, yang selama ni duk jaga rumah tu mati. Ahli keluarga pun sedih macam biasa, namun ayah jawapannya tetap sama. Dia kata apa? Tak ada apa-apa, ini semua ada takdir yang baik untuk kita. Masruq menceritakan lagi, pada suatu pagi ahli keluarga ini tiba-tiba dia terbangun daripada tidur, dan rupa-rupanya penduduk kampung itu, hampir keseluruhan penduduk kampung tu telah pun ditawan, ditangkap dan dibawa pergi oleh sekumpulan perompak yang rupanya malam tadi dia buat kerja. Penyamun, perompak, dia buat kerja malam tadi, dia rompak, dia pecah rumah. Rupa-rupanya dalam banyak-banyak rumah dalam banyak-banyak rumah siapa yang penyamun, perompak yang tak masuk? Rumah siapa yang tak dimasuki perompak, penyamun? Rumah siapa? Rumah yang asalnya ada ayam, ada keldai, ada anjing yang mati tadi tu. Pasal apa penyamun, perompak tak masuk rumah mereka ini? Sebab apa? Sebab rumah-rumah lain masing-masing haiwannya bising. Bila haiwannya bising, maka perompak pun dapat tahu, oh ini ada tuan rumah ni, ada orang dalam rumah ni, jom kita pecah rumah dia. Tapi mereka ini asalnya ada binatang tu, tapi dah habis mati semua. Akhirnya penyamun, perompak tak masuk rumah mereka akibat tak ada langsung bunyi bising haiwan. Para pendengar yang saya muliakan, inilah kehidupan kita. Seringkali kita nampak bahawa yang hitam itu atau yang kotor itu adalah sesuatu yang meresahkan ataupun yang menyedihkan kehidupan kita. Ada ketikanya yang gelap, yang kotor, yang busuk, yang tidak baik, atau kelihatannya seperti menyedihkan itu sebagai sesuatu yang membuatkan jiwa kita tidak lagi bersemangat. Rupanya itu ada hikmah di sebaliknya. Maka bersangka baiklah pada Allah Subhanahu wa taala dalam tiap apa yang kita sedang lalui dan kita sedang berhadapan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ila akhiril ayah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu suka sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini dan kisah saya tadi mengajar kita bahawa dalam hidup, walaupun kita sedang berhadapan dengan
apa saja bentuk musibah, termasuklah musibah penularan wabak COVID-19 ini. Ramai yang sedang garuk kepala, pening. Di seluruh dunia ada kurang lebih 1.25 bilion pekerja yang terjejas pekerjaan masing-masing, diberhentikan kerja, dibuang kerja, dikecilkan operasi syarikatnya, itu pembuangan kerja beramai-ramai. Maka janganlah kita terus menganggap bahawa ini adalah kesudahan hidup dia, ini merupakan nasib malang dalam hidup. Ingat kisah yang saya kongsikan sebentar tadi. Sangka baik pada Allah, Allah nak kita bangkit dan kita ikhtiar cari alternatif lain dalam kehidupan kita, nakkan kita lebih jadi kreatif dan cuba lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Teruskan kehidupan kita, carilah hikmah di sebalik apa jua dugaan yang sedang kita hadapi ini. InsyaAllah pasti ada hikmah di sana. Semoga ada rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi telah dibawakan oleh Telekong Siti Hadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Jah, ke mana pergi? Kau bawa Siti Hadijah kau ni, ya? Mestilah. Sejak kau bagi pinjam hari tu, memang dah tak pakai yang lain dah. Telekong Siti Hadijah ni je jadi pilihan. Memang selesa sangat kan? Aku sendiri pun ada satu set di rumah, satu di pejabat dan satu dalam kereta. Jomlah kita ke butik Siti Hadijah. Nak hadiahkan pada mak di kampung lah. Tahu aja, aku pun nak hadiahkan makcik aku yang nak mengerjakan umrah nanti. Telekong Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Layari sitihadijah.com. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam Motivasi Pagi. Apa khabar semua kawan-kawan saya, walau di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan perkongsian saya pada waktu ini dan sebelum-sebelum ni pun, mungkin pada hari yang sebelum ini anda dapat mendengarkan perkongsian saya dalam perjalanan anda nak pergi kerja atau pulang daripada kerja, atau di mana saja anda dapat dengarkan siaran kita ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana ramai yang berkongsi semula dekat ruangan Facebooknya, Instagramnya. Dia ambil, dia panggil apa? Caption lah, dia letaklah ayat-ayat, quotes ataupun apa positive vibes ke apa, dia letakkan dekat ruangan Facebook dia. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga apa yang saya kongsikan ini pun dapat menjadi pahala yang berpanjangan untuk kita sama-sama ambil manfaat, insya-Allah. Dan dalam kesempatan kali ini, saya nak kongsi dengan anda, sebagaimana dalam kesempatan yang sebelum-sebelum ini pun kita membawakan kisah-kisah jatuh bangunnya hebat para alim ulama yang patut dijadikan sebagai panduan kepada kita, pedoman buat kita, bahan muhasabah untuk kita jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih cemerlang walau apa jua profession kita, kerja kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang berlaku dalam riwayat hidup para ulama ini boleh dijadikan sebagai inspirasi dalam hidup kita. Dan pada kali ini saya nak bawakan tajuknya ialah kecil yang besar. Kecil yang besar. Macam mana pula kecil yang besar ni? Kecil ke besar? Dengar. Sebenarnya saya nak bawakan suatu perkongsian pada para pendengar semua. Rupa-rupanya dalam dunia ini, untuk jadi orang yang besar maupun cita-cita yang besar, mencapai matlamat yang besar, ada ketikanya tak perlu sangat nak lakukan perkara yang besar-besar sangat. Hanya dengan melakukan beberapa perubahan yang bersifat kecil,
ataupun usaha yang kecil-kecil, namun jika ia dilakukan secara berterusan, istiqamah, konsisten dan committed, bersungguh kita buat, maka kejayaan yang besar, matlamat yang besar insya-Allah menjadi milik kita. Hanya dengan usaha yang kecil ataupun dengan suatu tindakan kita yang kecil, perubahan yang kecil, kita mampu untuk dapat suatu benda yang besar dalam hidup kita ini. Dan tokoh ulama yang saya nak bawa ataupun yang saya nak kongsikan akan kisah cuplikan daripada hidup beliau ini, iaitu ulama yang saya maksudkan ialah Said An-Nursi ataupun yang juga dikenali sebagai Badi'uz Zaman, yang merupakan tokoh besar ataupun ulama hebat, ulama Islam kerajaan Turki Osmani. Ini bagus untuk kita jadikan sebagai pedoman bagaimana kisah permulaan beliau boleh menjadi seorang yang hebat, ulama yang cukup terkenal. Kalau nak diikutkan Badi'uz Zaman, Said An-Nursi ini merupakan seorang yang dahulunya seorang pelajar yang biasa saja. Kalau belajar tu seorang yang tidaklah menampakkan kecerdasannya di peringkat awal, biasa-biasa saja. Namun hafazannya ini, kecerdasannya itu pada mulanya biasa-biasa, namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada perubahan ketara berlaku kepada dia. Dalam sekelip mata saja ataupun dalam beberapa ketika saja, dia menjadi seorang pelajar yang sangat hebat, disegani dalam bab menuntut ilmu, tiada tandingan, tiada siapa yang boleh untuk nak komen dia memang hebat. Namun semua ini berlaku bermula dengan suatu detik. Ini yang saya nak kongsikan. Suatu hari ada satu orang pengemis, pakaiannya lusuh, pakaiannya kita kata compang-camping lah, pakaian tak berapa nak comel sangat, tak berapa nak elok sangat pakaiannya itu. Dan pengemis ni dia datang dekat dengan madrasah tempat Said An-Nursi ni belajar. Biasalah seorang yang berpakaian macam tu pula pengemis datang macam tu, maka ramai orang macam tak pedulikan dia. Ramai orang jauhkan diri daripada dia. Dia pula datang hulur tangan minta makanan, perut dia lapar, dia nakkan makanan, siapa-siapa nak bagi makanan kat dia ni. Orang semua lari daripada pengemis tu, tak nak pergi dekat dengan dia. Namun bezanya Said An-Nursi ni dia berasa kesian tengok pengemis ni meminta-minta, perutnya lapar. Macam kita lah para pendengar sekalian, ada ketikanya kita tengok orang tua-tua datang minta nak makan, dia kata dia lapar, berapa hari dia tak makan. Kita kesian, kadang tengok tu, kadang rupanya itu baya-baya ayah kita pun ada, sebaya dengan ibu kita pun ada, tak tergamak kita kan. Begitulah Said An-Nursi, dia kesian. Lalu apa dia buat? Dia turun ke bilik dia, dia ambil bekalan makanan yang ibu dia bagi kepadanya itu. Apa dia buat? Makanan yang mak dia bagi pada dia tu, dia berikan kepada pengemis itu. Dan lebih hebat lagi, beliau makan bersama dengan pengemis tu. Kan mak dia bekalkan dia makanan, lalu Said An-Nursi pula dia makan makanan yang mak dia bagi tu bersama-sama dengan pengemis tu. Masya Allah, tawaduknya, merendah dirinya dia. Dia duduk makan sama-sama, langsung tak ada perasaan geli ke jijik ke, apatah lagi nak rasa sombong dalam hati dia, tak ada. Namun diceritakan tak lama ataupun beberapa hari selepas daripada itu, seisi madrasah itu, seluruh kawan-kawan ataupun yang belajar sama-sama dengan beliau di madrasah tu menyaksikan seolah-olah kelahiran baru Said An-Nursi. Apa sebab? Beliau menjadi seorang pelajar yang sangat cerdas, penuh hikmah, dan beberapa tahun selepas daripada itu seluruh Turki Osmani menyaksikan tokoh ini. Dia jadi seorang yang memimpin gerakan Risalat An-Nur ataupun risalah cahaya yang menyebarkan kesedaran Islam di tengah arus sekular pada waktu itu, dan beliau tampil sebagai ulama yang hebat, disegani, dan nama beliau
masih disebut-sebut hingga ke hari ini, dan saya kira keberkatan ilmu beliau mengalir berpanjangan sehinggalah pada hari ini. Masya Allah, Syekh An-Nursi dia ada satu sifat ataupun kelakuan yang lain daripada orang. Perbuatannya hanya kecil saja, namun rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan di sebalik perbuatan kecil, niat beliau yang murni, cara beliau yang baik itu, maka Allah Ta'ala bagi kebaikan yang besar dalam hidupnya sebagai balasan ganti kebaikannya itu. Maka para pendengar Radio IKIM yang saya muliakan sekalian, inilah kelebihan orang yang melakukan perubahan pada dirinya. Hanya sekecil cuma dia hanya bagi orang pengemis tu makan, duduk makan sama-sama, raikan dan menemani pengemis tu makan, hanya itu saja. Atau mungkin ada perbuatan baik beliau yang lain lagi, menyebabkan Allah Ta'ala gantikan kebaikannya itu dengan kelebihan yang besar, menjadi orang hebat, tokoh yang disegani ramai. Maka ini yang saya sebutkan, kecil yang besar. Hanya kecil saja perbuatan kita itu, tapi mungkin ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah pandang rendah pada usaha-usaha yang kecil. Ingat, pokok yang paling besar di dunia ini bermula dengan sebiji-biji benih yang kecil. Ataupun seorang tokoh yang paling hebat dalam dunia ini, dari sudut tokoh keilmuan, kepimpinan, apa saja, ingatlah, dia juga bermula daripada seorang bayi yang tak tahu apa-apa. Namun dia pasti ada melakukan perkara yang bersifat kecil hingga dia boleh menjadi namanya besar, jasanya besar, sumbangannya besar, hingga memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia yang ada pada hari ini. Lalu ayuh para pendengar Radio IKIM sekalian, jom kita jadi orang yang lakukan perubahan kecil saja daripada hidup kita ini. Sedikit perubahan yang kecil dalam hidup kita ini, insya-Allah akan menatijahkan kejayaan yang besar dalam hidup kita. Bayangkan, ada satu ketika ada dua orang sahabat sedang berjalan kaki dekat tepian pantai, jalan sambil memijak pasir pantai. Tiba-tiba dua orang tersebut, salah seorangnya mengutip sampah. Dia ambil satu plastik dan dia buang ke dalam plastik tong sampah yang disediakan. Seorang lagi sahabat, dia tengok kawan dia buang sampah daripada tepi pantai tu. Dia kata, banyak sampah dekat tepi pantai ni, kalau kau nak kutip, kau kutip pun sama aja, takkan bersih pantai ni. Apa jawab seorang lagi sahabat yang tadi ni buangkan sampah yang dia jumpa tadi tu? Dia kata, kalau seluruh dunia ada pemikiran macam kau, dunia ini pasti kotor. Artinya apa? Kalau tak boleh buat sedikit, jangan tinggal langsung. Lakukan perubahan walau ianya sedikit. InsyaAllah ada perkara besar bakal datang dalam hidup kita. Asalkan niat kita baik kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kejayaan menjadi milik kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam ruangan ataupun slot motivasi pagi bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail di Radio IKIM. Apa khabar semua kawan-kawan saya? Tengah buat apa tu? Tengah memandu ke? Tengah duk makan ke? Duk minum ke tu? Atau tengah memandu nak pergi tempat kerja, atau baru nak balik kerja, atau ada yang nak balik kampung ke tu? Oh, tak kisah, tak kisah. Apa jua yang sedang anda lakukan, di mana jua anda berada, izinkanlah saya untuk menemani perjalanan anda, menemani anda dalam saya nak berkongsi tentang satu tajuk yang insya-Allah bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada kita bersama, iaitu sihat panjang umur. Sihat panjang umur. Dalam kehidupan kita ini, memiliki tubuh badan yang sihat adalah idaman kita semua.
Dua perkara yang kita sangat inginkan, tubuh badan sihat, umur yang panjang. Maka dalam hidup, kalau kita memiliki segala-galanya tetapi kalau tubuh tidak sihat, maka segala-galanya tidak ada erti. Ataupun ada orang pernah mengatakan sihat itu adalah segala-galanya, kerana segala-galanya tidak ada erti tanpa sihat. Tuan-tuan ada duit banyak tapi hidang macam-macam jenis makanan, satu pun tak boleh makan. Yang ni dia kata kolesterol, yang tu dia kata gout go out, yang ni dia kata ini darah tinggi, itu dia kata ni potong kaki, macam-macam dia sebut dia tak boleh, padahal dia duit banyak, dia tak boleh nak makan banyak. Kalau kurang sihat pun maknanya kurang jugalah salah satu daripada nikmat kebahagiaan di dunia ini. Lalu saya nak kongsikan dengan para pendengar Radio IKIM yang disayangi sekalian tentang erti sihat dan juga sihat ataupun panjang umur menerusi kisah inspirasi seorang ulama yang saya nak ketengahkan. Yang saya nak bawakan kisahnya itu buat pedoman kita bersama. Ada satu orang tokoh ini namanya Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahani, yang mana beliau juga dikenali dengan panggilan Abu Syuja'. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan beliau ini iaitu Abu Syuja' merupakan seorang imam dan ahli ibadah yang soleh, dan beliau juga memiliki ilmu dan kesolehannya itu sangat dikenali. Artinya ramai orang kenali beliau sebagai seorang yang wara', sebagai ilmu yang tinggi, sebagai seorang yang memiliki seorang karisma yang tidak ada tolok bandingnya lagi. Dan beliau juga bukan orang biasa-biasa para pendengar sekalian. Abu Syuja' ini juga merupakan seorang yang pernah menjawat jawatan sebagai qadi dan wazir ataupun menteri sekian lama. Maknanya dia juga pernah menjadi seorang menteri ataupun terlibat dengan dunia kepimpinan, dan akhir hayatnya beliau tinggalkan semua itu dan dia pun berzuhud, mengabdikan dirinya itu di Masjid Nabawi. Dan antara aktiviti beliau setiap hari apa yang dia buat, dia menyapu lantai masjid, menyalakan lampu, dan dia menjaga makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sajalah pekerjaan yang seharian yang dia buat sampailah dia wafat pada tahun 488 Hijrah. Dan ini merupakan suatu amalan yang sangat hebat para alim ulama dulu. Dia kalau dia pencen, dia sudah lagi tidak berjawatan, sudah tidak lagi bekerja, lalu dia menghabiskan sisa hayatnya itu dengan khidmat untuk rumah Allah, khidmat untuk agama. Dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam hasyiahnya ada menceritakan bahawa umur Imam Abu Syuja' ini sangatlah panjang. Imam Abu Syuja' ni yang kita sedang bicarakan kisah beliau ini, umur dia sangat panjang. Agak-agak para pendengar sekalian, umur dia berapa panjang Imam Abu Syuja' ni? Umur panjang 160 tahun. Tu dia. Bukan 60 tahun, 160 tahun. Tapi ingat, walaupun dia sudah sangatlah tua, namun tidak ada satu pun anggota tubuh badan dia yang rosak. Sama ada dia punya telinga, pendengaran dia, penglihatan dia, ingatan dia sama macam orang muda. Masya Allah, hebat. Sama macam orang muda. Mana nak jumpa orang macam ni tuan-tuan, 160 tahun, pendengarannya okey, orang panggil pun dengar, orang cakap dengan dia pun dia boleh menyahut, kalau apa pun yang ditunjukkan depan dia pun matanya masih terang, clear, nampak tu semua okey, hafalan ingatan masih jelas seperti orang muda. Ini merupakan kurniaan Allah. Dan pernah orang tanya kepada Imam Abu Syuja' ini, apa rahsia amalannya itu? Minum jus lobak merah ke? Makan pegaga banyak ke? Ulam-ulam raja ke? Dia makan suplemen apa ke? Orang tanya, apa rahsia Tuan Imam ni umur panjang, badan sihat, telinganya jelas, penglihatannya pun jelas, ingatannya pun juga masih mantap lagi, cerdas lagi hafalan ingatannya itu? Apa jawab beliau? Kata ulama ini ataupun Imam Abu Syuja', dia menjawab, rahsianya ialah
Dia kata apa? Ustaz ni janganlah suspend lama sangat. Nak bagi tahu je lah. Dia buat suspend. Saja je lah sembang-sembang pagi kita ni. Dia kata, amalan dia ialah saya menjaga anggota badan ini daripada melakukan maksiat pada masa muda. Lalu Allah jaga semua anggota badanku ini pada masa tua. Itu saja pesanan dia. Dia kata apa? Di waktu muda dulu, dia sangat jaga tubuh badannya ini, termasuk pendengaran, dengar yang baik-baik. Kalau penglihatan, pandang, lihat, tengok, amati segala yang baik-baik saja, dan fikirannya pun berfikir hal-hal keilmuan, hal-hal untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan manfaat. Maka di waktu tua, Allah jaga aku balik. Allah pelihara tubuh badanku balik sebab aku jaga tubuh aku di usia muda dahulu. Maka inilah yang kita nak pesan kepada semua para pendengar Radio IKIM yang disayangi sekalian. Ingatlah, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan, jagalah Allah itu, atau dalam erti kata lain, menjaga Allah itu maksudnya menjaga segala ketentuan ketetapan Allah, daripada segala bentuk larangan Allah itu kita jaga. Ibn Rajab mengatakan jaga Allah itu dalam dua bentuk. Artinya Allah akan jaga kita melalui dua jalan. Jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Jagaan Allah itu bagaimana? Pertama sekali, Allah akan jaga maslahat dunia kita. Tubuh kita selalu sihat dan kuat. Juga keluarga dan keturunan kita pun sihat semuanya. Yang kedua, Allah akan jaga akidah kita. Moga meninggal dunianya kita dalam iman. Inilah nikmat yang perlu kita nak kena jaga sama-sama kawan-kawan. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW, tubuh Nabi sihat, badannya kuat, akalnya cerdas. Pasal apa? Nabi dia sangat jaga banyak perkara. Namun pakar-pakar kesihatan menyebutkan, nak tubuh sihat, jaga dua benda paling utama. Pertama, jaga makan. Yang kedua, jaga tidur. Jaga tidur, jaga makan. Ada orang tidur entah pukul 3-4 pagi, esok bangun pukul 11, pukul 12 baru bangun. Tidur waktunya tak menentu, sihatnya itu atau tubuh badannya itu nanti akan terganggu. Sistem tubuh badannya itu mudah terjejah kesihatannya. Ingat, Nabi makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi makanannya semua jadi ubat. Makanan Nabi semua jadi ubat. Kita ubat jadi makanan. Terbalik. Nabi sangat jaga makan. Kita asal berjaga makan, asal berjaga makan. Jadi macam mana? Jadi ingat, untuk sihat dan panjang umur, jaga tubuh badan kita, sebab tubuh kita juga adalah amanah daripada Allah. Pelihara ia sebaiknya. Ada guru saya pernah berpesan, orang yang tidak menjaga kesihatan adalah orang yang pentingkan diri sendiri. Apa orang putih cakap? Selfish. Selfish. Bukan jual ikan. Pentingkan diri. Sebab apa? Orang yang tak jaga kesihatan adalah orang yang pentingkan diri. Sebab nanti bila dia jatuh sakit, ramai pihak terpaksa susah sebab nak jaga dia. Yang itu kena ambil cuti, yang ni terpaksa balik daripada jauh sebab nak jaga, sebab sakit. Maka jom jaga kesihatan kita, insya-Allah hidup kita akan lebih bahagia dan bermakna. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Motivasi Pagi